Ini adalah merupakan satu perlawanan yang cukup unik dan aku yakin kedua-dua pasukan pun ada mempunyai misi yang tersendiri kerana perlawanan ini melibatkan dua pasukan yang pada dua musim lepas mendominasi top 3 di saingan Liga Super, tapi unfortunately selepas 7 perlawanan mereka melalui, dua pasukan ni sekarang berada di kelompok mid table. So okay guys, selamat datang ke SRTV. Ini adalah video sebelum 90 minit perlawanan di mana Sabah akan menentang Selangor di Stadium Likas. Kick off akan bermula pada jam 7.30 malam ini. Aku akan berkongsi dengan kamu mengenai update untuk Sabah FC, bagaimana keadaan kita sekarang ni dan apa yang diingini oleh Sabah FC daripada perlawanan ni lah. So, seperti mana aku katakan di awal video tadi guys, I like this match. I always look forward untuk Sabah FC bertemu dengan Selangor kerana aku ada bilang orang have personal vendetta, lebih kurang macam itulah untuk Selangor ni. Kerana aku tidak melupakan sejarah sewaktu aku hadir di Stadium Shah Alam menyaksikan perlawanan apa sudah lupa saudaraku yang kita tewas di Selangor tu, sepakan penalti yang tidak disempurnakan oleh Burhan Ajwe kan kalau aku dah silap. So from there aku memang tak suka Selangor ni. Tak suka dari segi bila kita bertemu lah, tapi as a club I have a lot of respect untuk Selangor ni. Cuma unfortunately sekali lagi inilah merupakan dua clash di antara kedua pasukan yang mendominasi dua musim lepas di saingan Liga Super, berada di kelompok 3 teratas. Unfortunately kedua pasukan mengalami merundumlah prestasi mereka di saingan Liga Super sekarang ni, menjadikan mereka adalah pasukan yang berada di mid table. Dan of course untuk Selangor mereka cuba untuk pasal on paper Selangor lebih bagus lah daripada Sabah FC untuk result mereka. Cuma again kalau mau katakan dia orang konsisten, tidak. Itu yang menyebabkan mereka berada tanggal ke-7 sekarang ni. Dan Sabah pula, aku tidak boleh mengatakan kita on and off konsisten, cuma kita punya prestasi par level sekarang ni. Kita banyak mengutip seri dan pasukan yang terbaik mengutip seri sekarang ni menyebabkan kita berada tanggal ke-10. So sekali lagi, Selangor ingin cuba mengembalikan kedudukan terbaik mereka pasal again mereka lebih mempunyai potensi daripada Sabah FC. Manakala Sabah FC pula sekarang ni berjuang survival mode untuk mengelakkan mereka kembali di antara kelompok terbawah. So masing-masing mempunyai misi diorang tersendirilah. Of course aku believe kedua pasukan ni cuba ingin mendapatkan reputasi antara the big team di saingan Liga Super ni. Antara benda yang aku suka perhatikan lagi untuk perlawanan ini juga ialah misi serampang dua mata Sabah dan Selangor. Ini adalah keluaran daripada news yang diperkongsikan oleh BH Online, berita harian kalau kena silap, di mana selain daripada clash di saingan Liga Super di antara kedua pasukan ini juga seolah-olah memberikan gambaran awal tentang apa yang mungkin akan berlaku di pertemuan separuh akhir di antara kedua pasukan ini di saingan Piala FA. Kerana Sabah dan juga Selangor akan bertemu berentab untuk merebut tiket ke final untuk, aku do believe akan menentang JDT lah. Kalau based on sebelah sana memang nampaknya JDT akan marah ke final. Cuma sekarang ni adakah Sabah dan juga Selangor akan menempah tiket tersebut? Siapa yang mampu menempah tiket tersebut? Dan ini adalah merupakan akan menjadi gambaran awal clash Sabah dan Selangor di saingan Liga Super ini, menjadi gambaran awal tentang siapa yang mungkin akan mendapat kelebihan lah di perlawanan tersebut. Tapi kita bukan mau cerita Piala FA, kita mau cerita mengenai persediaan Sabah FC menentang Selangor di Stadium Likas sekarang ni. So this is a home match untuk kita. I'm not gonna say it's a must win untuk Sabah FC, tapi it's a must for us to have a good result lah. Itu yang aku ingin perlawanan ni. So kalau kamu ada follow aku punya live semalam, aku buat, it's not watch along tapi it's a live, hampir 2 jam aku buat live tersebut. Dan I would like to say thank you again untuk orang yang hadir ke live tersebut. Banyak benda yang kita bincangkan dan antara benda yang kita sentuh adalah perlawanan match ni lah, Sabah dan juga Selangor ni. So buat masa ni tidak ada sebarang perkongsian terkini daripada Sabah FC mengenai status keberadaan pemain-pemain kita. Tapi kalau kita sentuh mengenai match preparation, training ground diorang, sekali lagi buat masa ni pun juga aku tidak dapat melihat lagi Darren Lock
dan juga Gaby berada di sesi latihan tersebut. Kalau aku terlepas pandang lah, tapi hasil daripada apa yang aku tengok sekarang ni belum ada lagi gambar-gambar mereka, so aku merasakan kedua individu ni sekali lagi tidak akan disenarikan langsung di dalam persediaan skuad Sabah FC. So it's a big loss untuk kita setakat ni, di mana kita terpaksa terus bergantung dengan pemain yang ada. So of course aku merasakan kesebelasan utama untuk perlawanan ni adalah seperti mana kesebelasan yang telah diturunkan oleh JP sewaktu last match menentang Kelantan tempoh hari, di mana kita memenangi 3-1 perlawanan tersebut. As for now, it's a good starting 11 yang boleh diharapkan, kerana the way I look at it, seperti mana dikatakan oleh JP, mereka macam pemain-pemain kita ni cuba untuk menyesuaikan diri dengan filosofi yang diberikan oleh JP terhadap skuad Sabah FC ni. So perlu kita teruskan kombinasi kesebelasan tersebut. Tapi in the other way around, kita kena tengok juga compactnya jadual perlawanan ni, di mana aku do believe kalau kita bercerita dari segi resting of our player ni, daripada perlawanan Kelantan menuju ke Selangor, it's not ideal lah untuk mereka diturunkan sekali lagi pada perlawanan ni. Pasal aku believe kemungkinan besar most our player akan mengalami fatigue bagi mengharungi perlawanan ni. So it's not an easy match sewaktu menentang Kelantan tempoh hari itu. So kalau kita have a good depth squad, rotation boleh dilakukan, tapi I do believe juga kita punya depth squad is not good enough untuk membuat rotation bagi menentang Selangor. So that's why I believe dengan sekali lagi ketidakberadaan Gaby dan juga Darren Lock ni, have no choice, dan kemungkinan besar akan menurunkan sekali lagi pemain utama kita unless a few changes yang dilakukan lah. Tapi the best they can do pun adalah memasukkan Farhan. Itu sih. Kalau aku tengok kita punya depth squad ni, pool kita ni, yang berada as a sub Farhan mempunyai kelebihan daripada pemain yang lain. Tapi adakah Farhan is good enough untuk mengharungi perlawanan menentang Selangor ni? Itu yang aku katakan di sinilah. So we need to take the advantage lah untuk menentang Selangor ni, berdasarkan reputasi yo-yo mereka. Walaupun kita result kita tidak sehebat yang dimiliki oleh Selangor, kalau dari segi gol mereka memang cukup bagus daripada kita lah. Itu yang nyatanya di sini. Cuma aku mengharapkan prestasi par level kita ni mampu untuk kita mengekang pergerakan Selangor pada perlawanan ini. Dan of course walaupun kita tidak memiliki ball position yang cukup bagus untuk beberapa perlawanan ni, tapi apa yang membanggakan di sini, yang positif side-nya di sini adalah kita lebih clinical untuk menjaringkan gol, menyempurnakan peluang-peluang yang kita miliki di hadapan gol jika dibandingkan dengan pasukan lawan yang memiliki ball possession dan chances creation yang cukup tinggi jika dibandingkan kita. So again lah, itu yang aku harapkan untuk Sabah FC, agar kita lebih clinical, dapat menyempurnakan tiap peluang yang ada walaupun kita tidak mendominasi perlawanan ni. Dan antara benda yang aku ingin JP perhatikan di sini adalah of course penggunaan Stu untuk supply atau feed forward kita. So macam aku katakan, memang ramai orang memandang rendah ataupun meragui kemampuan Aidin Muyajic, tapi I have to say macam yang peluang yang dimiliki, yang diberikan kepada Aidin tu ada wujud tapi tidak sempurna. Itu katakan. Macam aku cakap pada video-video sebelum ni lah, everyone can supply, everyone can cross the ball, tapi how good the supply was, itu yang penting. How good the supply was on the previous match tu, itu yang menyebabkan Aidin Muyajic tidak dapat menyempurnakan peluang-peluang tersebut. Tapi apabila satu supply yang cukup sempurna diberikan, Aidin boleh menyempurnakan peluang tersebut seperti mana yang telah dilakukan oleh Stu pada perlawanan menentang Kelantan. So that is aku rasa advantage yang perlu diberi perhatian oleh JP. Bagaimana? Itu yang antara benda yang menjadi kerisauan juga, pasal bila kita letakkan Stu di bahagian right wing, so ada kekosongan di bahagian tengah, dan kekosongan di bahagian tengah tu sekiranya Stu dialihkan, ianya tidak akan dapat diisi oleh mana-mana pemain pun. So adakah kita ingin gamble benda tersebut?
The only way untuk gamble of course long ball sekali lagi lah boleh digunakan pada perlawanan ni. Tapi so far long ball pun untuk Sabah FC dia agak menjadi jugalah dan membuahkan hasil lah. Itu yang aku boleh katakan. So okay guys, itu adalah perkongsian aku untuk perlawanan ni. Again, tidak banyak yang boleh aku katakan. Of course, tidak ada update-update semasa yang boleh aku share kepada anda buat masa ni sekali lagi. Dan aku menganggarkan perlawanan ni kita akan seri lah. Okay, kita akan seri sekali lagi. Itu yang penting juga sebenarnya kerana momentum daripada Piala AFA ni perlu dibawa ke dalam perlawanan menentang Selangor dan keputusan positif untuk menentang Selangor ni perlu kita miliki untuk kita mengharungi perlawanan-perlawanan yang seterusnya. So seri berapa? Satu sama lah aku rasa macam tu. So bagaimana pendapat anda untuk perlawanan ni? Tekan pendapat dari dalam komentar bawah. Bertemu lagi video seterusnya guys. Assalamualaikum.